Berhormat. Sebab Menam mendengar dan meneliti serta memahami dan ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dengan penjelasan jawapan yang diberikan. Mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Kalau kita amati penjelasan Yang Berhormat Menteri tadi, itu lebih kepada mengubati. Dan Sabak Benam mencadangkan dan menyeru agar unit disiplin, karyawan murid, kaunseling dan semua guru di sekolah adalah guru disiplin. Ini diperkasakan supaya sebelum berlaku sesuatu kes buli ini, terlebih dahulu ia dapat dihidu dengan kemungkinan akan berlaku, kerana apa juga jenayah yang berlaku dia meninggalkan kesan dan ada tanda-tanda akan berlaku. Contohnya buli itu akan berlaku bila, di mana, siapa yang terlibat, kerana dia melibatkan ramai buli ni dan mereka ni menyerang satu orang. Jadi tanda-tanda perancangan tu sepatutnya lebih awal dapat dikesan oleh ketiga-tiga unit tadi, HEM, disiplin, kaunseling dan guru-guru semua adalah guru disiplin. Begitu juga dengan murid-murid, tak semestinya ia pengawas. Sekiranya ada tanda-tanda maklumat-maklumat yang boleh dipercayai, soalan dia boleh diterima. Jadi soalan saya, adakah kementerian juga telah menyediakan langkah-langkah pencegahan supaya buli ini tidak berlaku? Baik, terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya petik dulu kata-kata Cikgu Azman dalam Gebencih Boys. It takes a village to raise a champion. Dalam isu buli ini sama juga. It takes a village to raise a child. Jadi sebab itu Yang Berhormat, semua pemegang taruh ini sangat penting sebagaimana yang dicadangkan oleh Yang Berhormat. Dan untuk itu juga Yang Berhormat, langkah-langkah yang telah pun kita ambil, pertamanya Yang Berhormat, sebanyak 63% Yang Berhormat, saya nak ulang, KPM telah menambah bilangan warden sebanyak 63%. Bermula 1 Ogos 2022 dengan julat sekurang-kurangnya 3 orang warden di sebuah asrama. KPM juga mengadakan bengkel upskilling kepada ketua warden dan warden dari semasa ke semasa bersesuaian dengan tugas warden seperti yang digariskan dalam garis panduan tadbir urus sekolah MySG. Yang kedua, pelaksanaan sistem rumah di sekolah berasrama misalnya merupakan antara usaha untuk menghasilkan modal insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, kemampanan sahsiah kesejahteraan kepimpinan dan juga menjalankan program siasih unggul murid di sekolah menengah, melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan pemantapan jati diri murid. Jadi Yang Berhormat, semua program-program ini juga kita laksanakan termasuk dengan apa yang telah pun kita laksanakan seperti mana yang telah pun dijelaskan di dalam garis panduan intervensi buli di semua institusi Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi intervensi ini juga kita laksanakan Yang Berhormat, termasuk pencegahan, intervensi perkembangan, intervensi pemulihan dan intervensi krisis. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Sungai Petani. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berdasarkan jawapan timbalan Menteri pada sesi yang lalu, SSDM, Sistem Sahsiah Diri Murid, kes buli memang meningkat tahun ke tahun. Tapi apa yang lebih membimbangkan kita adalah long term effect dengan izin, yang mana pelajar-pelajar yang terlibat dengan buli atau post buli ini akan mengalami trauma, kemurungan dan malas untuk ke sekolah. Di kawasan saya sendiri banyak saya mendapat aduan daripada guru-guru dan ini memberikan satu efek yang tidak baik kepada sistem persekolahan. Soalan saya adalah bagaimanakah kementerian ingin mencegah adanya mental health issue ini dengan memberikan sesi kaunseling berpanjangan, dan berapakah tempoh sesi kaunseling bukan kepada orang yang membuli tetapi kepada mangsa. Dan lebih menyedihkan lagi adalah kes-kes buli ini di kawasan saya sendiri. Tidak hanya pelajar yang mengalami efek tersebut tetapi ibu bapa sendiri trauma. Dan apakah langkah kementerian merentasi kementerian yang lain seperti Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat untuk memberikan kaunseling tidak hanya kepada murid tetapi juga kepada ibu bapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Yang Berhormat. Yang Berhormat, izinkan saya juga memaklumkan kepada Yang Berhormat, penyelesaian kes buli sebenarnya adalah 90% selesai dalam tempoh 15 hari yang diadu melalui portal aduan buli. Bagi kes yang belum diselesaikan adalah melibatkan kes-kes yang memerlukan siasatan lanjut melebihi 15 hari. Peningkatan ini Yang Berhormat, kalau kita ambil dari segi pendekatan advokasi, akses, maknanya penyebaran tentang akses kita untuk murid-murid dan juga ibu bapa waris untuk mengadu, maknanya
lebih terbuka hari ini. Dan inilah yang sentiasa kita berikan jaminan bahawa setiap aduan mesti disiasat mengikut tempoh 137 pelaporan sebentar tadi. Adapun tentang soalan yang berhormat, tentang apakah intervensi yang dilakukan, yang berhormat, kami ingin menegaskan bahawa kita sentiasa memandang serius tentang kebajikan dan keselamatan murid di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi kes yang berlaku di sekolah, mangsa dan pelaku akan dirujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling untuk sesi kaunseling. Yang berhormat, kita mempunyai pasukan guru bimbingan dan kaunseling di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menangani isu-isu buli tersebut. Guru bimbingan dan kaunseling akan memberikan intervensi bersesuaian bagi memastikan intervensi yang terkait rapat dengan kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan murid terjaga secara berterusan sebagai bentuk perlindungan sementara di sekolah bagi melindungi mangsa sewaktu siasatan dijalankan. Semua kes buli perlu dilaporkan kepada pengetua untuk tindakan selanjutnya. Untuk intervensi yang berhormat yang kita telah pun laksanakan berdasarkan garis panduan dan juga program dan aktiviti intervensi adalah seperti berikut. Pertama, intervensi pencegahan. Ini memang kita laksanakan untuk memastikan pencegahan ini harus dilaksanakan di peringkat sekolah. Kedua adalah intervensi perkembangan, ya, dan kemudiannya pemulihan dan juga krisis. Jadi semua proses intervensi ini kita laksanakan bukan sahaja untuk mangsa tetapi juga untuk menangani di peringkat awal lagi. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Damansara. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya dibagikan kepada dua Tan Sri Speaker. Pertama, Tan Sri Speaker, kami mendengar jawapan daripada Timbalan Menteri beberapa minggu yang lalu, Yang Berhormat Tanjung, menyatakan ada pelonjakan dalam angka kes-kes buli dalam tahun ini sehingga bulan November ini. Ini menunjukkan bahawa masalah ini memang masalah serius yang perlu kita tangani dengan segera. Saya dengar apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan apa yang berlaku, mekanisme yang wujud di peringkat sekolah untuk kita menangani masalah ini. Tapi saya rasa satu perkara yang kita perlu ambil kira, Tan Sri Speaker dan Yang Berhormat Menteri, adalah bahawa kebanyakan kali perkara buli ini terbabit juga dengan kumpulan-kumpulan tertentu yang wujud di luar perkarangan sekolah juga. Dan apa yang berlaku selepas sekolah ini kerap kali ada hubungannya dengan apa yang berlaku di sekolah, dan di situlah berlaku masalah dia. Soalan saya yang pertama adalah sejauh manakah sekolah-sekolah dan kementerian pendidikan melihat kepada bagaimana kita boleh bekerjasama dengan agensi-agensi luar supaya kita juga tahu apa yang berlaku di luar sekolah, kumpulan-kumpulan tertentu yang membawa ancaman kepada keselamatan pelajar dan tindakan yang boleh diambil. Adakah itu satu perkara yang akan kita just leave it to the other agencies, ataupun adakah kita dan kementerian juga akan pastikan bahawa kita pastikan guru-guru sedar wujudnya kumpulan-kumpulan tertentu dan sebagainya, kerana kadang-kadang guru pun tertekan kerana apa yang berlaku di luar, dan itu menjadi masalah yang menghalang tindakan diambil di sekolah kerana apa yang berlaku selepas sekolah di luar perkarangan sekolah. Itu perkara yang pertama. Kedua, Tan Sri Speaker, berkenaan dengan kes-kes yang dibawa ke mahkamah oleh kerana ianya melibatkan pelajar-pelajar, adakah satu perfahaman dibuat dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Jabatan Kehakiman supaya kes-kes ini didengar dengan segera kerana ianya melibatkan pelajar dan memang persekolahan mereka terkesan akibat daripada kes-kes ini. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ambil perhatian serius tentang soalan-soalan Yang Berhormat, dan rangkuman kedua-dua soalan Yang Berhormat itu saya rangkumkan dalam jawapan, iaitu pertamanya kita mengadakan kerjasama yang cukup erat melalui jawatan kuasa pemuafakatan KPM PDRM Yang Berhormat. Jadi bukanlah KPM sahaja tetapi juga dengan jawatan kuasa pemuafakatan bersama dengan PDRM ini, memang segala isu yang disebut oleh Yang Berhormat ini dibincangkan dalam jawatan kuasa tersebut. Dari jawatan kuasa tersebut itulah kita seterusnya setiap sekolah dan sekolah, maknanya sekolah menengah dan sekolah rendah, mempunyai seorang pegawai perhubungan sekolah yang terdiri daripada kalangan anggota PDRM yang sentiasa mendampingi dan bekerjasama dengan pihak sekolah, termasuklah mengadakan program untuk mencegah buli. Jadi berkaitan dengan soalan yang kedua itu, betul Yang Berhormat, memang ada kerjasama yang erat
akhirat juga di peringkat yang kita panggil sebagai pengurusan kes, yang kita mahu pastikan bahawa kes ini betul-betul dilihat dalam konteks melindungi anak-anak kita dan dipercepatkan dalam konteks untuk memastikan bahawa anak-anak ini tidak terdedah kepada mana-mana ancaman misalnya ataupun harassment dengan izin Yang Berhormat, dan juga memastikan perlindungan kepada mereka semasa kes ini dilaksanakan. Terima kasih Yang Berhormat. Baik, terima kasih.